Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pendidikan prasekolah merupakan asas penting untuk membina pengetahuan, kemahiran dan nilai bagi membantu kejayaan kanak-kanak untuk pembelajaran dan kesejahteraan sepanjang hayat mereka. Dapatan kajian juga mengesahkan bahawa pelaksanaan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti bukan hanya memberi manfaat yang berkekalan terhadap perkembangan kognitif, tetapi juga tingkah laku kritikal seperti bersosialisasi, motivasi dan harga diri. Kajian neuroscience membuktikan perkembangan otak kanak-kanak yang berusia 0 hingga 6 tahun adalah sangat pesat jika dibandingkan dengan peringkat umur yang lain. Lebih baik dan lebih kerap kanak-kanak dirangsang, maka akan bertambah jaringan neuron dalam otaknya. Oleh itu, jika kita mahukan kanak-kanak berjaya, maka kita perlu sediakan lebih banyak peluang pembelajaran dan interaksi sosial kepada kanak-kanak. Sebab itulah di negara-negara maju, pendidikan awal kanak-kanak sangat dipentingkan dan diberi keutamaan. Kita sekarang berada dalam abad ke-21, jadi menjadi tanggungjawab kita untuk membekalkan anak-anak generasi hari ini dengan kemahiran abad ke-21, iaitu kemahiran berfikir kritis dan menyelesaikan masalah, kemahiran berkreativiti dan berinovasi, kemahiran berkomunikasi dan mendapatkan maklumat, dan kemahiran berkolaborasi. Oleh itu, guru perlu bijak merancang agar dapat mengintegrasikan kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran. Justru itu, pendidikan prasekolah telah diberikan keutamaan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, iaitu meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolment sejagat diletakkan dalam anjakan pertama. Usaha ini adalah untuk memastikan pendidikan prasekolah berkualiti dan kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan prasekolah. UNESCO juga telah mengambil inisiatif menjadikan pendidikan awal kanak-kanak sebagai salah satu agenda dalam Sustainable Development Goal Education 2030, khususnya dalam sasaran 4.2 iaitu menyelang 2030, memastikan kanak-kanak perempuan dan lelaki mendapat akses kepada perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti bagi menjadikan mereka ke sekolah rendah. Sebagaimana kata Gordon and Brown 1989, young children are like sponges that absorbs everything going on about them. Since they are young, the world is new and fresh. Therefore, children do not discriminate between what is prepared and structured for them to learn and whatever else happens to them at school. It is all learning. Sekali lagi, saya ingin tekankan kita semua mempunyai matlamat yang sama, iaitu memastikan pendidikan prasekolah yang berkualiti diberi kepada kanak-kanak supaya mereka mampu bersaing di peringkat global. Oleh itu, agenda pendidikan yang dirancang memerlukan iltizam, usaha dan kerja keras untuk dilaksanakan demi melahirkan masyarakat yang berilmu, berkemahiran dan beretika. Jadi, bersediakah kita? Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Sebentar tadi kita telah menonton rakaman video dari Yang Bahagia Datin Seri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, pengarah bahagian pembangunan kurikulum berkaitan pendidikan prasekolah. Tuan-tuan dan puan-puan, pendidikan prasekolah di Malaysia menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun, iaitu sebelum mereka memasuki ke tahun 1. Pendidikan prasekolah bukan merupakan pendidikan wajib, namun ia boleh diiktiraf sebagai satu tahap pendidikan yang amat penting dalam sistem pendidikan negara kita. Pendidikan prasekolah berupaya melahir, membangun dan mengembangkan potensi kanak-kanak secara holistik serta selain melengkapkan mereka dengan pelbagai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan
untuk pembelajaran mereka seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, wacana ilmu kali ini akan membincangkan topik yang berkaitan dengan pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak merupakan generasi yang akan mencorakkan masa hadapan sesebuah negara. Oleh itu, pendidikan yang berkualiti adalah penting agar dapat merangsang pembelajaran murid, memenuhi rasa ingin tahu mereka dan mencukil bakat mereka. Saya, Regina Joseph Cyril, moderator anda hari ini untuk Wacana Ilmu memperkayakan pengalaman pembelajaran murid prasekolah at Pusat Pembelajaran. Bersama-sama saya di studio hari ini adalah 3 orang panel dari sektor prasekolah, iaitu izinkan saya memperkenalkan ahli panel pada hari ini, iaitu Puan Holilan, Ketua Penolong Pengarah dan Ketua Unit Prasekolah Pendidikan Khas. Salam sejahtera semua. Panel kita yang kedua hari ini ialah Cik Maria Ulfah binti Abdullah Saud, Penolong Pengarah dari Unit Kemanusiaan Awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan panel ketiga kita pada hari ini ialah Encik Muhammad Azhar bin Mada, juga Penolong Pengarah juga dari Unit Kemanusiaan Awal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Okay, sebelum kita membincangkan topik kita dengan lebih mendalam hari ini, kita dengar dulu ya penjelasan Profesor Madya Dr. Mazlina Cik Mustafa, Pengarah Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak Negara atau lebih dikenali dengan akronim NCDRC, tentang bagaimana kanak-kanak belajar berdasarkan teori perkembangan dan teori pembelajaran kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang apakah fitrah dan keperluan kanak-kanak, apakah teori perkembangan kanak-kanak dan apakah teori pembelajaran kanak-kanak. Jadi kalau mengikut kepada keperluan kanak-kanak, dia berasaskan kepada beberapa keperluan, iaitu keperluan fizikal, iaitu kanak-kanak memerlukan kepada kesihatan yang baik, pemakanan yang sihat, dan seterusnya keperluan bahasa, iaitu keperluan untuk mereka berkomunikasi secara verbal atau non-verbal. Keperluan emosi untuk kanak-kanak meluahkan dan mengendali perasaan mereka, keperluan kepada sosial yang mana kanak-kanak memerlukan kepada bergaul sesama mereka dan juga orang dewasa, keperluan kepada rohani, iaitu kanak-kanak perlu kenal siapa diri mereka dan siapakah pencipta mereka. Jadi berdasarkan kepada keperluan kanak-kanak ini, sudah pasti fitrah mereka untuk memenuhi keperluan tersebut adalah melalui mereka bermain, ya. Dan bermain adalah satu corak pembelajaran yang terbaik untuk kanak-kanak. Dan sebelum kita berbincang tentang pembelajaran kanak-kanak, marilah kita tengok apakah yang dimasukkan dengan teori perkembangan. Teori perkembangan ini juga sebenarnya diasaskan ataupun dibina berdasarkan kepada keperluan kanak-kanak itu juga. Dari segi itu, maka wujudlah teori-teori perkembangan fizikal, teori perkembangan sosial emosi, teori perkembangan bahasa dan pelbagai lagi teori. Dan bagaimana teori ini sebenarnya sangat membantu kepada pakar-pakar teori untuk membincangkan pula konteks pembelajaran kanak-kanak. Jadi ada 3 teori pembelajaran utama dalam pembelajaran kanak-kanak, iaitu yang pertama ialah teori kognitif. Ya, teori kognitif ini adalah berkaitan tentang bagaimana kanak-kanak memproses maklumat. Dan maklumat yang diproses ini sebenarnya melalui beberapa peringkat dan sebenarnya memerlukan kepada beberapa proses. Dan antara teori yang ahli teori yang terkenal dalam teori perkembangan kognitif ialah John Piaget. Dan John Piaget ini menegaskan bahawa kanak-kanak sebenarnya membina pengetahuan apabila mereka memahami persekitaran mereka dan juga membina skemata, iaitu maklumat awal dalam proses pembelajaran. Teori pembelajaran yang kedua ialah teori pembelajaran behaviorisme yang berkait dengan bagaimana kanak-kanak belajar melalui rangsangan ataupun galakan yang diberikan oleh orang persekitaran mereka dan juga bahan-bahan yang disediakan ataupun persekitaran. Dalam konteks pembelajaran ini penting bagi guru ataupun ibu bapa memberikan
suasana persekitaran yang merangsang kanak-kanak untuk belajar dan juga ganjaran yang sesuai untuk mereka terus meneguhkan pembelajaran mereka. Dan teori yang ketiga ialah teori constructivism. Teori konstruktivisme ini adalah teori yang sangat popular dalam konteks pembelajaran kanak-kanak kerana ia menegaskan tentang bagaimana kanak-kanak membina pengetahuan sendiri secara aktif, dan pengetahuan ini dibina berdasarkan kepada pengalaman dan pendidik dan juga pengetahuan sedia ada mereka. Dan Vygotsky, salah seorang ahli teori dalam pembelajaran konstruktivisme ini, memberi satu konsep iaitu scaffolding ataupun sokongan sementara, bagaimana guru boleh memberi sokongan ini secara beransur-ansur bagi memastikan kanak-kanak dapat belajar secara optimum. Jadi apabila kita mengetahui apakah keperluan dan fitrah kanak-kanak itu belajar dan bagaimana teori pembelajaran itu dibina berdasarkan kepada teori perkembangan, maka implikasi kepada kita sebagai guru atau ibu bapa perlu memahami cara yang terbaik untuk kita menyokong anak-anak kita belajar. Sekian, terima kasih. Sebagai permulaan perbincangan kita pada hari ini, bolehkah saya menjemput Puan Ho menjelaskan apakah teori perkembangan dan pembelajaran kanak-kanak yang dijelaskan oleh Profesor Madya Dr. Mazlina Cik Mustafa itu diambil kira dalam penggubalan kurikulum prasekolah kebangsaan? Ya, terima kasih Puan Moderator. Penggubaran kurikulum standard prasekolah kebangsaan semakan 2017 telah mengambil kira keperluan dan tahap perkembangan kanak-kanak, dan ini telah dijemakan dalam 6 tunjang KSPK. Seperti yang telah dijelaskan oleh Prof. Madya Dr. Mazlina, penggubaran kurikulum prasekolah telah mengambil kira pelbagai teori seperti teori perkembangan bahasa dan teori perkembangan kognitif. Contohnya, standard kandungan matematik awal telah disusun dari pranombor ke operasi nombor, di mana kami telah mengambil kira kaedah kanak-kanak membina pengetahuan iaitu daripada konkret ke abstrak, seperti yang dinyatakan dalam teori kognitif. Selain daripada itu, nilai dan budaya masyarakat Malaysia serta trend perkembangan pendidikan awal kanak-kanak secara global juga diambil kira dalam penggubaran KSPK semakan 2017. Okey, terima kasih Puan Ho. Kita telah mendengar tentang teori perkembangan dan teori pembelajaran kanak-kanak. Jadi, sekarang kita dengar pula apakah pedagogi yang sesuai dengan pendidikan awal kanak-kanak ya. Untuk menjelaskan perkara ini, kita sekali lagi tonton video daripada Puan Nur Masura binti Jani, pensyarah cemerlang dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita nak membincangkan cara ataupun bagaimana kanak-kanak belajar. Sebenarnya sebagai orang dewasa ataupun orang yang berada di sekitaran kanak-kanak ya, ataupun kita lah masyarakat yang berada dalam sekitaran kanak-kanak, seseorang tu mesti tahu prinsip dan kaedah ataupun cara bagaimana kanak-kanak ini belajar. Sebenarnya kanak-kanak ni belajar melalui banyak aspek. Pertama sekali yang fitrah semula jadi kanak-kanak ni, dia belajar ialah secara bermain ya. Bermain ni maknanya pada persekitaran kita sebagai cikgu, sebagai ibu bapa, sebagai masyarakat kena sediakan dunia dia dengan semua tentang bermain ya. Bahan-bahan dan sekitaran yang banyak memberi peluang kepada kanak-kanak bermain. Melalui bermain juga kanak-kanak kadang-kadang dia boleh meniru seperti kata model teori pelaziman mengatakan kanak-kanak ni dia meniru dan dia suka ulang-ulang apa yang dia buat ya, apa yang dilihat ya. Jadi kalau mengikut Piaget, mengikut Montessori, mengikut Erik Erikson ya, kanak-kanak ni ialah dia belajar, cara dia ialah learning by doing. Apa yang dibuat melalui penerokaan, dia akan mencuba membuat eksperimen ya, suka ingin tahu, naluri ingin tahu dia sangat tinggi itu sebab dia mencuba ataupun dia explore pelbagai perkara yang ada di persekitaran. Di samping itu untuk menambahkan dia pengetahuan dari segi bahasa misalnya,
kita perlu membacakan buku ataupun dibacakan kepada mereka bahan-bahan yang merangsang ke arah perkembangan bahasa mereka. Jadi pengalaman saya tak langsung ini, secara tak langsung ini juga kita lihat melalui teori Provel. Provel ada menyatakan bahawa kanak-kanak ni bermain sebenarnya dia berdasarkan bahan sebenar ataupun kita kata bahan maujud lah ya, bahan maujud atau melalui pengalaman yang dilalui dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi caranya kita perlulah memberi sebagai masyarakat di sekeliling, kita perlulah memberikan penjagaan yang rapi, memberikan rangsangan, memberi peluang mereka meneroka melalui persekitaran. Dan kita perlu faham tentang kajian neurosains yang mengatakan kecergasan kanak-kanak ni sebenarnya telah ada sejak mereka lahir lagi ya. Jadi kalau kita nak tahu tentang kebolehan kanak-kanak ni, kita mesti tahu sikit tentang teori yang diperkatakan oleh Howard Gardner, iaitu kanak-kanak ni sebenarnya ada kecergasan dari aspek kepelbagaian ya. Ada 9 perkara yang dibincangkan oleh Howard Gardner. Salah satunya kalau kita tengok ya, ada juga yang pakar-pakar kanak-kanak menyatakan ya, bahawa otak kanak-kanak ni seperti super sponge, iaitu dia akan serap semua yang dia dapat. Jadi oleh itu, kita perlu rangsang kanak-kanak ni melalui pelibatan mereka, melalui media yang semula jadi pada kanak-kanak itu, dia lihat ya, dia sentuh, dia bau, dia rasa dan dia dengar ya. Jadi pengalaman secara tak langsung tu dapat daripada kelima-lima yang dialami oleh kanak-kanak ni. Untuk kita merangsang ataupun menjaga kanak-kanak ni sebagai insan yang kita kata dia adalah masa depan kita ya. Jadi kita perlulah memberi mereka kasih sayang, memberikan penjagaan, memberikan perhatian, memberikan perlindungan. Bagaimana caranya? Melalui amalan dan didikan yang terancang ya. Kemudian mestilah ada juga kita bagi dia pelbagai rangsangan, dan yang perlu kita tahu, kanak-kanak ni patut dia dihormati, dihargai dan disayangi. Sebab kalau kanak-kanak ya, pepatah kita selalu mesti pegang rosak anak-anak, rosaklah bangsa dan rosaklah negara. Dan kita mesti tahu bahawa anak-anak ialah masa depan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan Puan Nur Masura tadi ya, bagaimanakah PDP sepatutnya berlaku di kelas prasekolah ya? Kali ini saya ingin mendapatkan pandangan daripada Encik Muhammad Azhar pula. Dipersilakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian. Pada pandangan saya, PDP yang sepatutnya berlaku di prasekolah adalah PDP yang menyeronokkan ya. Jadi di sini guru perlu mengaplikasikan pedagogi atau kaedah mengajar yang bersesuaian dengan kanak-kanak. Aktiviti yang dilaksanakan juga sama ada di dalam kelas ataupun di luar kelas perlulah berpusatkan murid dan bersifat hands on. Ya, di sini juga guru perlu memberi peluang kepada murid untuk mereka meneroka atau mencuba idea baharu supaya murid dapat pengalaman belajar yang menyeronokkan dan bermakna. Okey, terima kasih Encik Azhar. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan Semakan 2017 terdapat strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan untuk digunakan oleh guru. Untuk ini, bolehkah saya menjemput Cik Maria untuk menjelaskan tentang perkara ini ya? Okey. Tuan-puan para penonton sesi webinar, bagi menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Puan Moderator tadi, saya kongsikan sedikit maklumat berkaitan strategi PDP yang terdapat dalam kurikulum standard prasekolah kebangsaan Semakan 2017. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, KSPK menyarankan pelbagai strategi PDP, antaranya adalah pendekatan bertema, pembelajaran berasaskan projek dan PDP di pusat pembelajaran. Okey, semua strategi yang disarankan dalam KSPK ini telah mengambil kira keperluan dan kepelbagaian gaya pembelajaran murid. Dan sekiranya guru dapat melaksanakan PDP ini dengan berkesan, pembelajaran murid akan menjadi lebih bermakna dan menyeronokkan. Okey, so pelaksanaan strategi ini juga adalah selari dengan apa yang disarankan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, iaitu meningkatkan keberhasilan dan minat murid melalui pendekatan pembelajaran baharu yang efektif, berkualiti dan relevan dengan perkembangan semasa.
Okey, kesemua strategi yang disarankan dalam KSPK ini adalah bertujuan untuk melahirkan murid yang berpengetahuan, berfikiran aras tinggi, inovatif dan juga ingin belajar. Okey, terima kasih Cik Maria. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mendengar tentang pelbagai strategi yang disarankan dalam KSPK Semakan 2017 sebagai pembuka minda hari ini, iaitu memperkayakan pengalaman pembelajaran murid prasekolah at pusat pembelajaran. Saya ingin menjemput Cik Maria untuk menjelaskan apakah itu pusat pembelajaran. Okey. Terima kasih Puan Moderator. Ini adalah satu soalan yang bagi saya sangat penting dan perlu difahami oleh semua guru, terutamanya guru prasekolah. Okey, sebenarnya antara cara terbaik kanak-kanak belajar ialah secara eksperimen dengan persekitaran mereka melalui aktiviti bermain dan hands-on. Okey, ini adalah salah satu sebab mengapa pusat pembelajaran merupakan ruang yang sangat penting dan perlu diwujudkan dalam kelas prasekolah. Okey, jadi apa sebenarnya pusat pembelajaran? Okey, pusat pembelajaran merupakan ruang yang disediakan dengan bahan dan peralatan yang sesuai dengan aktiviti pembelajaran yang dirancang oleh guru. Okey, pusat pembelajaran ini sememangnya telah diwujudkan oleh guru pun. Okey, tetapi ianya tidak dioptimumkan penggunaannya dan kebanyakannya hanya berfungsi sebagai orang kata ruang pameran sahaja. Okey, so tujuan pusat pembelajaran itu sebenarnya diwujudkan adalah untuk memberi peluang kepada murid meneroka, mencuba dan berinteraksi dengan peralatan serta persekitaran mengikut minat dan kebolehan murid itu sendiri, sama ada secara terancang atau secara bebas. Okey. Terima kasih Cik Maria. Penjelasan yang begitu jelas ya tentang pusat pembelajaran. Saya ada satu pertanyaan lanjut tentang perkara ini ya. Berapakah bilangan pusat pembelajaran yang perlu diwujudkan? Saya percaya ini adalah pertanyaan guru kita juga di luar sana. Ya, betul Pak Moderator ya. Ini memang selalu diajukan oleh guru-guru kita juga. Bilangan pusat pembelajaran yang perlu diwujudkan. Okey, sebenarnya bilangan pusat pembelajaran yang perlu diwujudkan tidak ditetapkan. Okey, bilangan pusat pembelajaran ini sebenarnya bergantung kepada beberapa faktor. Contohnya faktor minat murid, perancangan guru, ruang kelas prasekolah itu sendiri, bahan, peralatan dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pusat pembelajaran ini sebenarnya boleh diwujudkan sama ada di dalam atau di luar kelas prasekolah itu sendiri, dan ianya juga boleh berubah-ubah mengikut perancangan guru. Okey, Cik Maria, ada satu lagi pertanyaan ya. Bagaimana pula dengan nama pusat pembelajaran? Adakah guru diberi keleluasan untuk memilih nama atau perlu mengikut nama tunjang yang terdapat dalam KSPK? Okey. Jadi apa sebenarnya tujuan kita menamakan pusat pembelajaran tu? Okey, tujuannya adalah untuk memudahkan guru merancang dan membezakan aktiviti di sesuatu pusat pembelajaran, dan bagi murid pula adalah untuk mereka tahu apa aktiviti yang ada di setiap pusat pembelajaran tersebut. Okey, so nama pusat pembelajaran tidak semestinya mengikut tunjang yang terdapat dalam KSPK, seperti pusat komunikasi, pusat kemanusiaan, pusat keterampilan diri dan sebagainya. Okey, guru sebenarnya boleh menamakan pusat pembelajaran ini dengan nama yang dapat menarik minat murid. Contohnya marilah membilang, saintis cilik, bijak bahasa dan sebagainya. Okey. Terima kasih Cik Maria. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita akan merungkai dengan lebih mendalam lagi tentang PDP di pusat pembelajaran. Pagi itu saya ingin menjemput Puan Holilan pula untuk menjelaskan tentang pengajaran dan pembelajaran di pusat pembelajaran. Dipersilakan. Terima kasih Puan Moderator. Tadi kita telah dengar Cik Maria menerangkan apa itu pusat pembelajaran. Jadi sekarang kita akan lihat apa itu PDP di pusat pembelajaran. PDP di pusat pembelajaran ialah pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di pusat pembelajaran secara individu atau kumpulan kecil. Adakah ini bermaksud guru mengajar di pusat pembelajaran? Tidak. Guru hanya sebagai fasilitator sahaja. Jadi
murid diberi peluang untuk membuat keputusan terhadap pembelajarannya sendiri. Murid boleh memilih dan menjalankan aktiviti berdasarkan minat dan kecenderungan sendiri dengan bahan dan alatan yang disediakan. Berdasarkan peruntukan waktu dalam KSPK, sebenarnya PDP di pusat pembelajaran dilaksanakan pada waktu aktiviti pembelajaran, di mana biasanya guru prasekolah sebut sebagai AP, aktiviti pembelajaran. Guru perlu menyusun jadual waktu supaya masa yang diperuntukkan adalah mencukupi untuk murid melaksanakan aktiviti dan meneroka idea baru di pusat pembelajaran. Okey. Terima kasih Puan Holilan. Dengan penjelasan yang Puan beri sebentar tadi, saya pasti guru perlu membuat perancangan dan persediaan yang terperinci sebelum melaksanakan PDP di pusat pembelajaran ni. Memang betul Puan Moderator. Okey. Kalau kita tidak merancang, sebenarnya kita merancang untuk kegagalan. Okey. Sebelum melaksanakan PDP di pusat pembelajaran, guru memang perlu membuat persediaan dan perancangan. Guru perlu membuat perancangan seperti beberapa perkara yang berikut. Yang pertamanya, guru sebenarnya dia kena lihat apakah tahap perkembangan murid semasa dan apakah minat dan kecenderungan murid. Daripada situ, cikgu akan merancang aktiviti, akan membentuk objektif dan akan merancang aktiviti PDP berdasarkan objektif pembelajaran yang hendak dicapai di setiap pusat pembelajaran. Guru boleh sepadukan beberapa standard pembelajaran dari pelbagai tunjang dalam KSPK bagi memastikan murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang diperlukannya. Selain daripada itu, selepas minat dan tahap perkembangan serta objektif telah dirancang dan SP telah dipilih, jadi guru perlu tentukan bilangan pusat pembelajaran seperti apa yang dinyatakan oleh Cik Maria tadi. Okay, bilangan pusat itu iaitu dengan mengambil kira ruang, jenis aktiviti dan alatan yang disediakan. Selain daripada itu, untuk akhir sekali, cikgu mesti tanya apakah bahan dan peralatan yang perlu saya sediakan. Untuk bahan dan peralatan, cikgu sebenarnya terdapat pelbagai pilihan. Cikgu boleh pertimbangkan bahan dan alatan yang sedia ada di dalam kelas atau cikgu boleh cari bahan dan peralatan daripada persekitaran. Contohnya, bahan alatan yang di kita semula seperti bekas bungkusan makanan, kotak-kotak botol air atau daripada majalah, daripada brosur, daripada pasar raya atau bahan dari persekitaran seperti pasir, tanah, daun dan batu. Bahan dan alatan yang disediakan ini sebenarnya daripada perbincangan di atas, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati bahan dan peralatan dan persediaan ini memanglah amat penting untuk PDP di pusat pembelajaran. Okey Puan Ho, terima kasih atas penerangan tadi ya. Puan Ho telah menerangkan ya tentang perancangan dan persediaan yang perlu dijalankan oleh guru sebelum menjalankan PDP di pusat pembelajaran ya. Okey, sekarang seterusnya, bolehkah Puan Ho menjelaskan juga bagaimana untuk melaksanakan PDP di pusat pembelajaran ya? Okey, tadi kita telah dengar bagaimana perancangan dan persediaan dibuat. Jadi sekarang kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku panduan guru pelaksanaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan, BPK mencadangkan 3 fasa, iaitu fasa yang pertama ialah pengenalan, fasa yang kedua ialah pelaksanaan aktiviti dan fasa yang ketiga adalah refleksi. Untuk fasa yang pertama, guru perlu memperkenalkan pusat pembelajaran dan aktiviti di setiap pusat tersebut supaya murid akan menjadi lebih bersedia bila mereka pergi ke pusat tersebut. Okay. Dan selain daripada itu, guru boleh berbincang dengan murid tentang peraturan yang perlu mereka patuhi
semasa pelaksanaan di pusat pembelajaran. Penerangan peraturan ini akan memastikan pelaksanaan secara lancar semasa murid menjalankan aktiviti di pusat pembelajaran. Dalam fasa 2 pula, murid akan memilih pusat yang diminati untuk meneroka. Dalam fasa ini, sebenarnya murid diberi kebebasan untuk membuat pilihan aktiviti, melaksanakan aktiviti dan menggunakan bahan dan alatan. Untuk fasa ini, perkara penting yang perlu guru ingat ialah kebebasan yang diberikan akan boleh membentuk murid yang bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri dan berani membuat keputusan. Untuk fasa ini, selain daripada murid diberi kebebasan untuk memilih aktiviti, melaksanakan aktiviti, murid juga diberi kebebasan dari segi masa. Guru perlu memperuntukkan masa yang mencukupi untuk murid melaksanakan aktiviti dan meneroka idea baru mereka. Sekiranya pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran yang tempoh yang telah ditetapkan tamat dan murid dia belum siap lagi belum siap lagi kerja dia atau aktiviti di pusat pembelajaran. Jadi murid sebenarnya dibenarkan untuk menyimpan hasil yang belum siap itu dan sambung pada masa hadapan. Okey, untuk fasa 3 pula, guru dan murid membuat refleksi. Dalam fasa ini murid boleh berkongsi pengalaman, hasil kerja dan idea baru mereka dengan kawan dia. Daripada perkongsian ini, murid akan dapat meningkatkan keyakinan mereka, melatih kemahiran berkomunikasi dan mengukuhkan pengetahuan mereka sendiri. Guru juga boleh membuat pentaksiran pada ketiga-tiga fasa ini. Pada fasa ini, bila cikgu membuat pemerhatian, guru dapat mengesan keunikan, potensi dan cara pembelajaran murid. Dengan pemerhatian ini juga, guru akan dapat merancang PDP yang lebih berkesan pada masa hadapan. Daripada penerangan tadi, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati sebenarnya guru telah mengambil peranan sebagai perancang, sebagai pendolong, sebagai pembimbing, sebagai penilai dan murid adalah pembelajar yang aktif. Ini adalah selaras dengan aspek yang digaris dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang yang kedua. Jadi melalui pelaksanaan ini, tuan-tuan dan puan-puan akan dapati pembelajaran yang berkesan dan bermakna akan berlaku di pusat pembelajaran. Oh, seronok juga ya belajar di pusat pembelajaran ya, Puan Ho. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun mendengar dengan terperinci tentang pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran ya. Sekarang kita menjurus pula kepada topik kita hari ini, iaitu bagaimanakah pusat pembelajaran dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran murid kita ya. Untuk menjelaskan tentang perkara ini, saya ingin menjemput Encik Azhar pula. Terima kasih moderator. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, kita telah mendengar tadi daripada Cik Maria berkaitan pusat pembelajaran dan daripada Puan Holilan berkaitan PDP di pusat pembelajaran. Jadi, bagaimana ya sebenarnya pusat pembelajaran ini dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran murid? Okey. Jika kita lihat tadi, sebenarnya pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran memberi peluang kepada murid untuk memperoleh pengalaman pembelajaran dengan cara dan gaya mereka sendiri ya. Jadi atau dengan arti kata lain ya, murid dilatih membuat keputusan dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri kerana mereka memilih dan mereka melaksanakan aktiviti di pusat pembelajaran. Seperti kita tahu, minat dan tahap perkembangan murid ini berbeza-beza ya. Jadi dengan adanya pelbagai aktiviti di pusat pembelajaran, sikap ingin tahu mereka ataupun minat mereka ini secara individu dapat dipenuhi. Dan izinkan saya berkongsi sedikit kata-kata Aristotle untuk hadirin semua. Boleh moderator ya? Boleh. Katanya, for the things we have to learn before we can do them, we learn by doing them. Jadi di sini pengalaman di pusat pembelajaran
akan menjadikan proses pembelajaran itu lebih bermakna kepada murid kerana mereka dapat melakukan sendiri aktiviti yang mereka pilih. Dengan kata lain, pembelajaran murid akan berlaku secara semula jadi. Ini yang sangat penting lah ya untuk kanak-kanak prasekolah. Dan seterusnya, PDP di Pusat Pembelajaran juga menggalakkan pembelajaran murid melalui bermain. Seperti kita tahu, pelbagai permainan ataupun aktiviti boleh dilakukan ya. Kita tahulah kita ada main selari, main kooperatif, main sosial dan sebagainya. Dan sebagai contoh, kalau boleh saya jelaskan di sini, apabila seseorang murid ataupun kanak-kanak berada di pusat main peranan contohnya ya, mereka akan berbincang dan melakukan tugasan masing-masing lah ya. Kalau kita lihat contoh yang disertakan ini dalam gambar ini, murid melakukan watak sebagai doktor dan pesakit. Jadi di sini komunikasi antara doktor dan pesakit pasti akan berlaku. Betul tak? Betul. Dan ada kemungkinan terdapat masalah yang mereka akan cuba selesaikan. Jadi di sini berlakulah kita kata aktiviti penyelesaian masalah yang mereka boleh selesaikan sendiri dalam kalangan mereka. Dan ini sebenarnya pembelajaran telah berlaku secara tidak langsung. Ini sangat penting. Dan selain itu juga kita sering mendengar learning by doing kan. Jadi murid sebenarnya akan merasai pengalaman yang sebenar apabila mereka melakukan aktiviti di pusat pembelajaran. Mereka akan berinteraksi dengan bahan, peralatan dan rakan-rakan mereka. Dan sebenarnya kalau kita lihat contoh yang seterusnya ini, di pusat memasak, saya namakanlah pusat memasak ya. Jadi di sini sebenarnya murid belajar membaca resipi, menyukat bahan masakan ya, memotong, membentuk dough dan sebagainya. Aktiviti seperti ini bukan hanya membekalkan kemahiran ataupun pengalaman baharu kepada murid, tetapi juga membantu mereka untuk lebih yakin lagi ya pada masa akan datang. Dan yang terakhir, moderator, PDP di Pusat Pembelajaran juga sebenarnya melatih murid untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Secara tidak langsung kita telah mendidik kanak-kanak ini ataupun murid tentang disiplin diri. Dan pada masa yang sama, kita juga memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih aktiviti yang ingin mereka laksanakan. Jadi disiplin diri ini sebenarnya sangat penting sebagai penentu kepada kejayaan di masa hadapan mereka. Itu sahaja Puan Moderator. Okey. Saya tertarik ya dengan apa yang Cik Azhar katakan tadi ya, tentang learning by doing tu. Betul. Mereka buat sendiri ya. Ya. Okey. Baiklah tuan-tuan, kita telah mendengar penjelasan dari ahli panel kita ya tentang topik kita hari ini. Sekarang marilah kita saksikan perkongsian amalan terbaik PDP di Pusat Pembelajaran oleh Tadika Talento untuk melihat dengan lebih jelas lagi bagaimanakah pelaksanaan PDP di Pusat Pembelajaran. Hi, I'm Teacher Yen. Our learning corners established since 2016. Hi, I'm Teacher Wan Ting. We started our learning corners since 2013. Hi everyone, I'm Teacher Lee. We started our learning corner since 2013. Hi, Teacher Margaret here. We started learning corner last year in January 2019. Prior to that, we had to do a lot of training and a lot of preparation because we teachers were still very new to what was Learning Corner all about and what it's going to be. We had 6 months of training and we had to prepare a lot of material. The planning of the learning corners is mainly based on the concept of the open education, emphasizing the child-oriented approach. Through the learning corners, the curiosity of the children can be satisfied and their interest in learning can be increased. It also can cultivate children to explore and think independently. They will also share their mind with the children during the moment. Children's learning is integrated in learning corners and it develops their development holistically. It stimulates their interest and passion for play. While they are in the activities, it enhances their cognitive skills, social communication skills, and motor skills. The learning corners make the children to develop independent learning abilities, including making their own decisions, solving problems, and developing their interests. I love seeing children to be themselves and enjoy playing in the learning corners.
Children's learning could be indirect when they are in learning corners. They learn how to tolerate each other when completing a task, and this helps them to enhance teamwork and self-confidence. Learning corners stimulates children's autonomy and learning motivation. Watching them from time to time, we can see their growth in problem solving and being more independent. I liked a lot of things about Learning Corner. The first is about the children, how they showed their enthusiasm, how independent they were when they were handling the materials, and they have a lot of questions to ask. Learning Corner just opened up a whole new dimension of the children and also the teachers. Some parents were not quite sure what was going on with Learning Corners. Children will come and tell us, I went back home, I told my mom that I did this at Learning Corner. So parents will be not sure actually what Learning Corner was all about. So we invited parents over to come and have a look, and children got them involved in the corners, and parents were actually learning what children were learning. And so parents got a better understanding what Learning Corner was all about. And the best part is children even pester the parents to send them early, because when they want to reach here early to start off Learning Corner. Parents are very new to this idea, and they assume that Learning Corners is just a place for children to play. As a teachers, we always update children's learning records to our parents. Parents can see their learning progress and start to believe that Learning Corners helps their children. School actually is moving towards a project learning as the extension from the Learning Corner. We hope to discover a topic which is proposed by the kids from the Learning Corner, and we hope that we will go deep in that to discover more. Project learning actually is important in cultivating children's higher order thinking skills. Last but not least, we do hope our children can learn beyond the classroom to understand more about the world around them. We hope more teachers can be exposed to Learning Corner and understand the concept of it. We want to see transformation in Malaysian early childhood education to be more advanced in terms of child-centeredness. More resources to make available for the children and teachers, as well as community that support children hands-on learning. We believe equipping children's life skill is the key to build a lifelong learning kindergarten. Sekarang kita saksikan pula amalan terbaik daripada Cikgu Nur Hafilah binti Muhammad Kawari, guru dari SK Putrajaya Perisin 81. Saya telah melaksanakannya pada tahun ini, pada awal tahun dalam tempoh 2 minggu. Saya menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan abjad, yang berkaitan dengan nombor, bentuk, warna dan juga alatan yang biasa digunakan di prasekolah. Di samping itu, saya juga telah menerangkan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi apabila murid-murid ini berada di pusat pembelajaran yang telah dipilih oleh mereka. Hasilnya adalah sangat baik dari objektif pembelajaran yang tercapai, dari segi emosi diri murid-murid yang ceria, yang gembira, yang mesra. Kita dapat lihat daripada wajah mereka dan cara mereka bersosial. Di samping itu juga, guru dapat melaksanakan pentaksiran kepada mana-mana murid yang berada di dalam pusat pembelajaran yang sedang melaksanakan aktiviti mereka mengikut kemampuan, mengikut kemahuan, mengikut minat mereka. Dengan keinginan untuk melihat apakah hasilnya sekiranya saya melaksanakan pengajaran di pusat pembelajaran ini, maka saya faham bahawa saya perlu melalui proses belajar, memahami, merancang dan melaksanakan pendekatan di pusat pembelajaran ini. Guru-guru di Putrajaya mendapat bimbingan daripada pegawai-pegawai bahagian pembangunan kurikulum. Mereka melaksanakan kursus taklimat dan mengadakan kunjung bantu ke kelas-kelas prasekolah bagi memastikan guru memahami dan melaksanakan pendekatan ini di dalam kelas mereka.
Maka dengan itu saya berusaha melaksanakan pendekatan pengajaran di pusat pembelajaran secara berdikit-dikit di dalam kelas saya. Jika kita lihat dari aspek respon ibu bapa mulai tahun 2017, ramai ibu bapa yang sangat positif terhadap perkembangan anak-anak mereka. Ramai yang datang kepada saya dan mengucapkan terima kasih kerana anak-anak mereka gembira ke sekolah. Ini adalah satu pencapaian yang sangat baik, terutamanya pada awal tahun di mana kita banyak menghadapi masalah anak-anak tidak mahu ke sekolah, tidak selesa berada di sekolah, tidak selesa bersama guru, tidak selesa bersama rakan, takut dengan guru dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya pada awal tahun sekiranya kita melaksanakan pengajaran di pusat pembelajaran ini, satu masalah iaitu masalah kehadiran, masalah emosi murid dapat kita atasi. Jadi akhir kata saya harap kepada diri saya kita cuba melaksanakan pengajaran di pusat pembelajaran ini untuk kebaikan diri kita dan juga untuk memanfaatkan anak murid kita. Tidak ada apa-apa pun yang rugi seandainya ilmu itu kita pelajari, ilmu itu kita aplikasikan, melainkan kita mendapat kebaikan daripadanya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dua video tadi telah memaparkan manfaat yang diperoleh oleh murid dari pengajaran dan pembelajaran di pusat pembelajaran. Sekarang kita beralih kepada soalan yang diajukan kepada para penonton kita hari ini ya. Rupa-rupanya ada soalan ya. Soalan pertama daripada Tan Shi Ting berkaitan dengan situasi dunia pada masa kini. Beliau bertanya, bagaimanakah untuk melaksanakan PDP di pusat pembelajaran semasa pandemik ini? Bolehkah saya menjemput Encik Azhar untuk menjawab pertanyaan beliau? Terima kasih moderator. Terima kasih kepada guru yang bertanya soalan tadi ya. Cikgu Tan Shi Ting. Okey, terima kasih sekali lagi tentang soalan tersebut. Okey, sebenarnya KPM telah menyediakan garis panduan pembukaan semula prasekolah dan saya rasa cikgu sendiri pun telah maklum tentang perkara ini. Dan garis panduan ini sebenarnya memberi penekanan tentang aspek keselamatan dan kesihatan. Oleh itu, guru-guru di luar sana ya, perlu merujuk ya, garis panduan ini untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan aspek keselamatan dan kesihatan. Jadi berbalik kepada soalan tadi, sekiranya PDP di pusat pembelajaran ingin dilaksanakan, di sini saya ingin menyarankanlah beberapa perkara. Okey, yang pertama, guru perlu menghadkan ya, bahan dan peralatan di pusat pembelajaran bagi memastikan murid tidak berkongsi bahan dan peralatan. Ini sangat penting sebab kita perlu mengambil kira langkah-langkah keselamatan dan kesihatan. Yang kedua, bilangan ya. Bilangan murid yang berada di pusat pembelajaran pada satu masa juga perlu dihadkan supaya kita memenuhi penjarakan fizikal yang sedang kita amalkan sekarang ni ya. Dan yang ketiga, guru perlu memastikan murid sentiasa mencuci tangan lah ya, mencuci tangan sebelum dan selepas melakukan aktiviti. Dan yang terakhir mungkin saya boleh kongsikan, bahan dan peralatan mesti selalu dibersihkan sebelum ataupun kita kata selepas digunakan lah. Jadi itulah beberapa yang cadangan yang boleh saya berikan sekiranya guru ingin melakukan ataupun melaksanakan PDP di pusat pembelajaran. Okey, so guru kena sentiasa ya menjaga keselamatan dan kebersihan ya. Okey, dan mengamalkan penjarakan fizikal ya. Betul. Alright. Para penonton, kita ada satu lagi soalannya dari iaitu soalan daripada Nuil Wok Hussein. Soalan beliau ialah, sebilangan ibu bapa berpandangan ya, PDP di pusat pembelajaran tidak mendatangkan faedah. Jadi dan hanya membuang masa sahaja. Bagaimanakah guru boleh meyakinkan ibu bapa tentang faedah PDP di pusat pembelajaran? Okey, untuk soalan ini bolehkah saya menjemput Cik Maria pula untuk memberi penjelasan?
Okey, baik. Terima kasih Puan Moderator. Sebenarnya ini adalah persoalan yang selalu bermain di minda ibu bapa. Sama ada benarkah anak mereka ni dapat belajar atau hanya sekadar bermain-main tanpa ada objektif pembelajaran yang sebenar. Okey, dalam perkara ni kita perlu melihat semula kepada prinsip pembelajaran itu sendiri, iaitu belajar melalui aktiviti yang menyeronokkan, berpusatkan murid dan pelibatan aktif murid. Okey, pada amnya pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran telah pun mengambil kira elemen-elemen tadi, iaitu pembelajaran mengikut keperluan dan minat murid. Okey, semasa melaksanakan aktiviti PDP di pusat pembelajaran, murid diberi peluang untuk membina pengetahuan dan kemahiran melalui interaksi dengan bahan, peralatan dan rakan mereka sendiri. Di samping itu, murid juga diberi peluang untuk berfikir bagi menyelesaikan masalah dan membina sikap positif dalam diri melalui nilai yang diterapkan walaupun mereka ni dilihat seperti sedang bermain. Okey, so guru sebenarnya berperanan untuk menerangkan kepada ibu bapa bahawa apabila murid melaksanakan aktiviti di pusat pembelajaran ni, walaupun nampak macam bermain, okey, tetapi mereka ni sebenarnya sedang meneroka dan berinteraksi dengan bahan dan peralatan. Contohnya, semasa kanak-kanak ni membina menara menggunakan blok-blok kayu, okey, mereka perlu berfikir bagaimana cara untuk memastikan menara tu tinggi dan juga kukuh. Okey, so oleh itu para penonton, khususnya gurulah dan ibu bapa, perlu percaya dan yakin bahawa PDP di pusat pembelajaran dapat menyediakan asas yang kukuh dan memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna serta meningkatkan kemahiran murid. Okey. Bagi persoalan tadi, Puan Ho, ingin Puan Ho tambah apa-apa lagi daripada apa yang Cik Maria telah sebutkan tadi? Ya, Puan Moderator. Sebenarnya kita selalu dengar kata atau pesanan, siapkan kerja sebelum boleh pergi bermain. Jadi semua kanak-kanak biasanya dia suka bermain kan? Jadi dia akan cuba siapkan kerja secepat mungkin supaya dia boleh pergi bermain. Pada masa bermain sebenarnya kanak-kanak dia menjadi fokus, masa tumpuan menjadi panjang dan pada masa bermain juga mereka sebenarnya merancang, menyelesaikan masalah dan melatih kemahiran komunikasi. Jadi kalaulah kita boleh gabungkan bermain dengan belajar bersama, manfaatnya tidak dapat dinilai. Oleh itu, sebenarnya apa yang kita nyatakan tadi, PDP di pusat pembelajaran memang boleh memenuhi hasrat ini. Okey, terima kasih Puan Ho ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan sesi wacana ilmu hari ini, apa kata kita saksikan aktiviti yang dilaksanakan oleh kanak-kanak di Tabika Kemas ya. Ya, guru dari Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas juga telah melaksanakan PDP di pusat pembelajaran di Tabika mereka. Jom kita saksikan. Sekarang saya berada di SK Putrajaya Presisi 92. Bersama-sama saya Cikgu Tengku Nurihan Tengku Alang, guru prasekolah yang akan berkongsi dengan kita pengalaman beliau dalam melaksanakan PDP di pusat pembelajaran. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, berapa lama Cikgu telah laksanakan PDP di pusat pembelajaran? Saya telah melaksanakan PDP di pusat pembelajaran bermula 2018 hingga sekarang. Tetapi sekarang ni saya tangguhkan sementara waktu kerana masalah pandemik COVID-19. Okey, lebih kurang 3 tahun jugalah Cikgu telah laksanakan PDP di pusat pembelajaran ini. Okey, boleh tak Cikgu kongsikan pengalaman Cikgu dalam melaksanakan aktiviti di pusat pembelajaran ini? Pada awalnya pelaksanaan ini saya rasa agak sukar dan mencabar
di mana ia baru kepada saya dan saya perlu menguruskan 25 orang murid di pusat pembelajaran, perlu perancangan yang lebih teliti. Tetapi setelah saya melaksanakan, saya lihat murid seronok belajar di pusat pembelajaran. Saya lebih semangat untuk meneruskan pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran. Okey, jadi di sini cikgu rasa cikgu semakin selesa lah dalam melaksanakan PDP di pusat pembelajaran walaupun cikgu terpaksa mengawal 25 orang murid. Okey, boleh tak cikgu ceritakan sikit apa yang cikgu dapat perhatikan khasnya dalam kalangan murid cikgu semasa melaksanakan PDP di pusat pembelajaran? Melalui pemerhatian saya, murid rasa seronok dan teruja untuk belajar sambil bermain di pusat pembelajaran serta dapat bebas memilih aktiviti yang akan dijalankan dan dapat berinteraksi dengan bahan yang disediakan di pusat pembelajaran. Selain itu, ibu bapa ada maklumkan murid teruja untuk datang sekolah sebab murid dapat belajar di pusat pembelajaran. Okey, dekat sini maksudnya murid cikgu semakin seronok lah dapat belajar sambil main semasa aktiviti di pusat pembelajaran ini. Okey, boleh tak cikgu ceritakan apakah manfaat atau faedah yang diperolehi oleh murid cikgu hasil daripada pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran ini? Saya rasa banyak faedah yang diperolehi. Contohnya di dalam kelas saya ada satu sudut yang dikenali sebagai Kids Zona Corner, iaitu pusat main peranan, di mana pusat ini saya sediakan dengan pakaian seragam unik beruniform dan peralatan, contohnya bomber, polis, doktor dan askar. Murid dapat masuk ke pusat ini dan memilih watak yang mereka minat. Contohnya main doktor dengan pesakit. Ini dapat meningkatkan daya imajinasi murid. Serta murid dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan bersosialisasi, di mana apabila murid masuk ke pusat, mereka dapat berbual dengan rakan, bekerjasama dan bertolak ansur, serta dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dengan orang lain. Contohnya apabila tamat PDP di pusat pembelajaran, saya akan kumpulkan mereka dan mereka akan datang ke depan untuk berkongsi pengalaman mereka. Seterusnya, murid tidak takut untuk menjawab soalan bila ditanya sekiranya ada pelawat datang ke sekolah kami. Okey. Jadi apa yang saya dengar sebentar tadi, banyak faedah dan manfaat yang diperolehi oleh murid cikgu hasil daripada pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran. Okey. Terima kasih cikgu di atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Sama-sama, Puan. Dengan perkongsian pengalaman cikgu Tengku Nurhalihan sebentar tadi, apa yang dapat saya katakan di sini, murid sangat seronok dan teruja dalam melaksanakan PDP di pusat pembelajaran selain dapat meningkatkan kemahiran mereka seawal umur 6 tahun ini. Seterusnya, kita bersama-sama dengan adik Afwa Alia binti Ahmad Firdaus dan adik Alisha Hana binti Hazrami untuk melihat mereka melaksanakan aktiviti di pusat pembelajaran. Assalamualaikum Hafwa, Hana. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Khabar baik. Hafwa dengan Hana tu tengah buat apa? Tengah masak. Seronok ke main masak-masak dekat sini? Seronok. Boleh tak Hafwa cerita dengan cikgu? Hafwa masak apa tu? Masak naga, masak ayam, masak donat, masak ikan goreng, semua boleh masak. Hafwa masak untuk siapa? Banyak tu. Untuk ibu ayah. Oh, Hana pula tu sibuk dekat dapur. Hana tu tengah buat apa? Buat sup, buat cendawan, buat cili. Cikgu ada nampak ada IT atas meja tu. Hana buat IT juga ke? Nak cuba? Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah melihat bagaimana PDP di pusat pembelajaran dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran murid kita ya. Pengalaman pembelajaran ini telah memberi banyak manfaat kepada murid. Baiklah, sebagai rumusan, saya ingin menjemput ahli panel untuk
memberi kesimpulan tentang perbincangan kita hari ini, ya, iaitu memperkayakan pengalaman pembelajaran murid prasekolah at pusat pembelajaran. Terima kasih moderator. Izinkan saya membuat rumusan untuk sesi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin sekalian, PDP di pusat pembelajaran dapat memberi peluang kepada murid untuk bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri, dan ini sesuai dengan proses pembinaan karakter murid. Okey, terima kasih Encik Azhar. Sama. Saya jemput siapa lagi ahli panel. Bagi saya, apa yang boleh saya rumuskan pada hari ini ialah guru perlu bersedia untuk melaksanakan PDP di pusat pembelajaran, dan kami di Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa bersedia untuk memberi bantuan dan sokongan dalam merealisasikan hasrat ini. Okey, Puan Ho pula. PDP di pusat pembelajaran boleh menghasilkan murid yang aktif, kreatif dan inovatif, dan mereka boleh bersaing di peringkat global. Namun sokongan dan bantuan daripada semua pihak, terutamanya ibu bapa dan masyarakat, amat diperlukan untuk menjayakan dan memberi kesan yang baik kepada kaedah pembelajaran ini. Okey, terima kasih, ya, ahli panel. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun sampai ke penghujung wacana ilmu pada hari ini. Pembelajaran di pusat pembelajaran membolehkan murid memperkayakan pengalaman pembelajaran mereka secara akseskan diri dengan memberi peluang kepada mereka untuk meneroka dan mencuba idea baru yang dapat menyediakan mereka untuk pembelajaran abad ke-21. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, BPK juga telah menyediakan manual pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran yang berbentuk video, ya. Video ini mengandungi dua bahagian. Bahagian satu menerangkan perancangan guru, manakala bahagian dua menerangkan pelaksanaannya. Manual ini boleh dimuat turun dari portal BPK, iaitu bpk.gov.my. Baik. Kami amat berharap agar manual ini dapat membantu dan memberi idea kepada guru prasekolah untuk melaksanakan PDP di pusat pembelajaran. Okay. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sesi wacana ilmu pada hari ini, iaitu memperkayakan pengalaman pembelajaran murid prasekolah at pusat pembelajaran. Sekian, salam hormat dari kami. Terima kasih.